sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Jaliha. Pada minggu ini, kumpulan kami akan membentangkan soalan nombor 2, iaitu apakah isu yang dikaji oleh ahli antropologi bandar? Saya, Fionis Pauline, akan membentangkan bahagian pengenalan dan juga isu yang pertama. Bagi pengenalan, kita akan mulakan dengan antropologi bandar. Menurut Kemper dan Rollwagon 1996, pada tahap yang paling sederhana, antropologi bandar adalah bidang penyelidikan ahli antropologi di bandar-bandar tertentu. Namun, terdapat kebimbangan dalam penyelidikan ini, terutamanya dalam kehidupan dan impak terhadap tingkah laku manusia secara tempatan atau lintas budaya, di mana penduduk yang dikaji atau komuniti yang dikaji adalah berasal dari luar bandar, yang berhijrah ke bandar, dan akan berlaku satu perubahan dari segi tingkah laku dan bagaimana komuniti tersebut beradaptasi dengan kehidupan di bandar. Menurut Kemper 1996, antropologi bandar ini bukanlah satu bidang pop yang baru diperkenalkan atau ditambah oleh antropologi tradisional, dan bidang ini tidak berhasrat untuk mengabaikan masyarakat yang kurang kompleks atau masyarakat yang masih berada di luar bandar. Namun, bidang antropologi bandar ini bertujuan untuk memulihkan apa yang dipanggil primitif. Seterusnya, kita akan beralih kepada isu yang dikaji oleh ahli antropologi bandar. Isu yang pertama ialah kemiskinan bandar. Bandar-bandar yang dilengkapi dengan pembangunan prasarana menjadi kawasan tumpuan manusia, dan perkara ini disokong lagi oleh pertumbuhan ekonomi. Ramai penduduk dari luar bandar terutamanya berhijrah dari luar bandar ke bandar untuk merebut peluang ekonomi, pendidikan, dan juga mendapatkan hidup yang lebih baik. Permasalahan yang timbul di bandar menjadi tumpuan kepada ahli-ahli seperti sosiologi, antropologi, dan juga ekonomi untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut. Dan antara persoalan ataupun isu yang selalu diketengahkan adalah berkaitan dengan kemiskinan, terutamanya kemiskinan di bandar. Dan persoalan-persoalan yang sering ditimbulkan ialah siapakah orang-orang yang miskin? Mengapakah mereka miskin? Apakah yang boleh dilakukan oleh mereka untuk terus bertahan, untuk hidup, ataupun untuk survival. Selain itu, penulisan antropologi dan sosiologi mengenai pelarasan dan penyesuaian bandar memberi tumpuan kepada patologi pribadi dan masyarakat di kawasan bandar ataupun di penempatan setinggan. Richard dan David 1979 telah memperkenalkan konsep marginality bandar miskin, di mana bandar adalah pemusnah kepada individu. Nelson 1969 pula menggunakan istilah nombor yang semakin meningkat, tidak mahir, setengah bekerja, dan miskin bandaraya. Sebagai contohnya, untuk menjelaskan lagi apa itu kemiskinan bandar. Sebagai contoh yang boleh kita ambil ialah di Amerika Latin. Di Amerika Latin mempunyai ekonomi yang kecil, menyebabkan sumbangan mereka dalam ekonomi adalah sedikit. Selain itu, status sosial mereka adalah rendah dan dikecualikan dari organisasi formal. Mereka juga berpegang teguh pada marginality budaya dan adab. Petty 1974 pula telah mengkritik konsep marginality, dan kritikan beliau ini telah mengingatkan kita bahawa penduduk setinggan di Malaysia terikat dengan kehidupan ekonomi masyarakat, di mana penduduk setinggan ini lebih berusaha, lebih berdaya saing dalam mengambil bahagian dalam bidang ekonomi untuk terus bertahan hidup ataupun untuk survival dalam mendapatkan keperluan harian.
saya Rastila Rakilin. Pada bahagian ini saya akan membincangkan mengenai isu yang kedua, di mana tajuk laporan kami atau pembentangan kami adalah apa yang dikaji oleh ahli antropologi. Isu yang kedua yang saya akan bentangkan adalah nelayan dalam bandar. Seperti yang kita ketahui, bandar adalah kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai disebabkan pembangunan yang pesat dan teknologi yang lebih canggih dan dilengkapi dengan kemudahan seperti hospital, balai polis dan sebagainya. Di samping itu juga bandar adalah kawasan di mana peluang pekerjaan yang begitu luas dan banyak. Nelayan pula bermaksud atau didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang tinggal di pesisiran laut, di mana golongan ini atau kelompok nelayan ini melakukan aktiviti seperti menangkap ikan di laut, di mana tidak kurang lebih daripada 90 hari dalam tempo 1 tahun. Aktiviti nelayan adalah sumber utama dan sampingan community yang tinggal dalam lingkungan bandar tersebut. Ahmad Zubir Ibrahim Abdul Rahim Anwar 2016 mengatakan nelayan ini adalah golongan yang mudah terancam dan sangat berisiko. Ini karena mereka sentiasa berhadapan dengan cabaran secara fisikal maupun sosial. Jadi persoalannya adalah siapakah nelayan dalam bandar? Di sini saya akan menerangkan siapakah nelayan dalam bandar. Nelayan dalam bandar adalah mereka atau community yang tinggal di pesisiran laut atau darat dan menggunakan prasarana dan pembangunan yang ada di bandar seperti mereka yang tinggal di kawasan bandar atau darat. Nelayan dalam bandar dapat dikelompokkan atau dikategorikan dalam 5 aspek, di mana yang pertama adalah nelayan bandar berdasarkan peralatan penangkapan ikan, yang kedua adalah tugas dan peranan, yang ketiga adalah pemilikan lesen, dan keempat adalah lokasi penangkapan ikan, dan yang terakhir adalah tanggapan terhadap nelayan di peringkat community. Kategori nelayan yang pertama adalah berdasarkan peralatan penangkapan ikan, di mana terdapat nelayan atau jenis penggunaan injin dalam kalangan nelayan dalam bandar adalah yang pertama injin sangkut, pump boat, berdayung, dan terdapat peralatan penangkapan ikan yang lain seperti selambau, pukat rantau, pukat tangsi, bintur, rawai, pancing, dan kelong. Manakala pemilikan bot atau status pemilikan bot dalam kategori nelayan bandar, yaitu berdasarkan peralatan penangkapan ikan, di mana mereka terdapat nelayan yang memiliki bot sendiri, tumpang, dan bekerja dengan pemilik bot. Bagi kategori nelayan dalam bandar yang kedua, yaitu tugas dan peranan, di mana keahlian dalam ekspedisi ke laut. Yang pertama adalah juragan, di mana kebiasaannya mereka menggunakan selambar dan bot. Manakala yang kedua adalah nelayan, yaitu mereka kebiasaannya menggunakan peralatan persendirian. Yang ketiga adalah awak-awak ataupun mereka yang direkrut untuk bekerja, seperti mereka menggunakan peralatan seperti selambar, kapal, dan bot. Bagi kategori yang ketiga, yaitu pemilikan lesen, di mana terdapat nelayan yang mempunyai lesen untuk menangkap ikan di laut, dan terdapat komuniti atau individu yang tidak mempunyai apa-apa dokumen atau lesen dalam menjalankan aktiviti mereka atau penangkapan di laut.
Kategori nelayan bandar yang seterusnya adalah lokasi penangkapan ikan, di mana seperti mereka yang tinggal di kawasan Pulau Gaya, Kota Kinabalu, mereka kebiasaannya menangkap ikan di kawasan pinggir pantai sekitar Pulau Gaya dan sekitar Pulau Layang-Layang. Mereka akan menjalankan kegiatan mereka atau aktiviti menangkap ikan di kawasan di sekitar sekeliling mereka atau yang terdekat dengan kawasan atau tempat tinggal mereka. Pengkategorian nelayan bandar yang kelima adalah tanggapan terhadap nelayan di peringkat komuniti. Dalam kategori yang kelima ini dapat dipecahkan atau dibahagikan kepada 4, yaitu kepakaran, keberanian, kepayahan, dan kebergantungan. Oke, yang pertama adalah kepakaran. Kepakaran dan kemahiran kebiasaannya mereka dianggap atau mereka yang menggunakan selambau. Yang kedua adalah keberanian. Nelayan di peringkat komuniti menganggap mereka yang menggunakan pambot mempunyai keberanian dan pandai mengubah suai. Yang ketiga adalah kepayahan, di mana mereka dianggap cekal dan susah payah. Golongan ini adalah golongan yang menggunakan peralatan penangkapan ikan seperti berdayung, dan seterusnya adalah mereka yang menggunakan injin sangkut. Nelayan di peringkat community memberi tanggapan atau menganggap bahwa mereka adalah nelayan yang bergantung dengan pemilikan lesen mereka dan bot sendiri yang digunakan untuk menangkap ikan. Persoalan yang seterusnya adalah apa alternatif dalam menghadapi cabaran dan halangan kehidupan seharian mereka, yaitu mereka nelayan yang tinggal di dalam kawasan lingkungan bandar. Oke, yang pertama adalah mereka akan melakukan kerja sampingan di mana dalam satu keluarga atau kelompok mereka akan menghantar anak mereka bekerja sebagai cleaner kebiasaannya di kawasan bandar. Yang kedua adalah mereka mencari alternatif lain dengan menjual hasil tangkapan ikan di kawasan bandar, seperti di tamu pasar, ataupun mereka akan menjual sendiri kepada toko restoran di kawasan bandar. Hal ini mereka dapat meneruskan kehidupan dan pendapatan isi rumah dapat dijana tanpa bergantung dengan satu sumber sahaja. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Jaliha. Saya Richindako. Seterusnya saya akan teruskan pembentangan ini kepada isu seterusnya yang juga dikaji oleh ahli antropologi bandar. Isu yang seterusnya yaitu ialah melibatkan migrasi, yaitu migrasi dari kawasan desa ke kawasan bandar. Secara umumnya, apa yang dimaksudkan oleh migrasi ini? Migrasi ini dia merujuk kepada perpindahan secara kekal di sebuah perumahan atau di dalam satu ruang yang melibatkan aktiviti harian seseorang individu atau sekelompok komuniti. Penghijrahan manusia atau perpindahan manusia ini dia telah bermula sejak tahun 11.000 tahun yang lalu lagi, yaitu sejak daripada kesedaran masyarakat di zaman batu. Menurut beberapa tokoh seperti J.D. Feldman, E. Gettys, dan J. Gettys 2003, migrasi ini dia terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah migrasi secara paksaan, yang kedua adalah migrasi secara sukarela, dan ketiga adalah perpindahan enggan. Selain itu, fenomena migrasi ini dia juga disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat cepat pada masa kini. Dan hal ini telah menyebabkan seseorang individu atau sekelompok komuniti terpaksa berpindah ke kawasan bandar untuk mendapatkan pertempatan yang lebih selesa.
Bukan itu saja, ia juga disusuli dengan beberapa faktor seperti faktor kemiskinan yang telah mendorong lagi penduduk di kawasan luar bandar untuk berpindah ke kawasan bandar untuk memperbaiki hidup mereka. Hal ini khususnya terjadi di kawasan atau di negara-negara yang kurang membangun. Seterusnya, saya akan terangkan berkenaan dengan 3 jenis atau 3 kategori migrasi yang telah saya sebutkan sebelum ini, yaitu migrasi secara paksaan, migrasi secara sukarela, dan perpindahan enggan. Apakah itu migrasi secara paksaan? Migrasi secara paksaan ini adalah keputusan perpindahan atau keputusan untuk berhijrah bukan melalui orang itu sendiri. Apa yang maksud di sini adalah keputusan perpindahan adalah berdasarkan kepada keputusan orang lain. Yang kedua adalah migrasi secara sukarela. Apa yang boleh diterangkan berkenaan dengan migrasi secara sukarela adalah keputusan adalah berdasarkan kepada individu tersebut sendiri. Hal ini bermaksud apabila seseorang itu ingin bermigrasi, maka dia boleh bermigrasi mengikut dirinya sendiri dan bukan ditentukan oleh orang lain. Dan perpindahan ini khususnya adalah bertujuan untuk memperbaiki lagi kehidupan yang sedia ada. Yang ketiga adalah perpindahan enggan. Perpindahan enggan ini dia kebiasaannya adalah berdasarkan kepada polisi kerajaan yang telah ditentukan sebelum ini. Perpindahan enggan ini dia kebiasaannya dia melibatkan sekumpulan komuniti yang terpaksa berpindah ke kawasan lain atas sebab polisi kerajaan yang telah ditentukan, dan mereka terpaksa untuk mematuhi kerana itu merupakan polisi kerajaan sedia ada. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan 2 faktor utama yang telah mendorong penduduk atau masyarakat untuk bermigrasi dari kawasan desa ke kawasan bandar. Faktor pertama adalah faktor penarikan dan faktor kedua adalah faktor penolakan. Apa yang boleh dikatakan sebagai faktor penarikan adalah apa yang telah menarik minat seseorang individu atau sekumpulan masyarakat untuk berhijrah ke kawasan bandar. Secara umumnya, apa yang ketara ada di kawasan bandar adalah dari segi kemajuan dan pembangunan yang berlaku yang telah mendorong penduduk dari kawasan luar bandar untuk berhijrah ke kawasan bandar. Sebagai contoh, kemajuan dari segi terdapat banyak peluang pekerjaan dan terdapat pelbagai kemudahan infrastruktur yang telah menarik minat penduduk untuk berhijrah ke kawasan bandar. Seperti terdapat jaringan jalan raya yang berturap, terdapat seperti klinik, hospital, dan semua itu adalah mudah diakses kerana dia terletak di kawasan bandar. Seterusnya, kadang-kadang ia juga disebabkan oleh faktor pendidikan, khususnya kepada golongan belia yang ingin menyambung pelajaran. Seterusnya adalah faktor penolakan, yaitu faktor kedua, faktor penolakan. Faktor penolakan ini adalah faktor yang menyebabkan mereka ingin keluar daripada kawasan desa mereka. Dan sebab utama yang boleh dikatakan adalah dari segi kemiskinan, seperti taraf sosioekonomi yang rendah juga merupakan antara faktor di mana di kawasan desa mereka sukar untuk mencari pekerjaan, sukar untuk mendapat pendapatan kerana dia perlu bersaing dengan penduduk kampung yang lain. Dan pekerjaannya juga sangat terhad sekiranya di kawasan kampung. Dan di kawasan kampung atau di kawasan desa juga ada kekurangan infrastruktur seperti jalan raya yang tidak berturap. Dia juga tidak kurang mendapat seperti kemudahan awam seperti bas dan sebagainya. Selain itu, saya juga akan menerangkan tentang kebaikan dan keburukan migrasi dari kawasan desa ke kawasan bandar. Apa kebaikan yang boleh didapati apabila bermigrasi ini adalah pertama, khusus adalah dapat meningkatkan taraf hidup seseorang individu tersebut, dan yang kedua dia juga akan membawa perubahan terhadap pembangunan di kawasan bandar seperti dari segi aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik. Dari segi meningkatkan taraf hidup, di mana di kawasan bandar mereka akan mendapat pekerjaan yang lebih baik dengan tawaran gaji yang lebih tinggi berbanding di kawasan desa.
Selain itu juga di kawasan bandar dia juga terdapat pelbagai kemudahan-kemudahan asas seperti tempat tinggal, perumahan, dan terdapat juga seperti hospital dan sebagainya yang telah memudahkan atau telah meningkatkan lagi taraf hidup seseorang penduduk tersebut atau dalam kumpulan masyarakat. Bukan itu sahaja, di kawasan bandar ini terdapat juga individu yang mengatakan bahawa pendapatan yang ditawarkan di kawasan bandar juga lebih tinggi berbanding di kawasan luar bandar. Kerana seperti yang diketahui, bandar adalah lebih maju berbanding dengan kawasan luar bandar. Jadi secara tidak langsungnya dari segi tawaran gaji juga akan lebih tinggi. Selain itu, penghijrahan atau bermigrasi ke kawasan bandar ini dia bukan sahaja dapat meningkatkan taraf hidup, tetapi dia juga membolehkan seseorang individu atau sekumpulan masyarakat untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan mereka, kerana di kawasan bandar mereka terpaksa untuk belajar benda-benda yang baru untuk menyesuaikan diri mereka, dan mereka perlu beradaptasi dengan persekitaran mereka, dan secara tidak langsungnya hal ini akan membolehkan mereka untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan mereka. Okey, seterusnya kebaikan yang kedua adalah aktiviti atau bermigrasi ini dia akan membawa perubahan terhadap pembangunan di kawasan bandar. Sebagai contoh, seperti yang diketahui, individu atau sekumpulan masyarakat yang bermigrasi ke kawasan bandar merupakan sumber tenaga yang sangat penting seperti dari segi pembangunan, dari segi ekonomi dan sebagainya. Terusnya adalah keburukan sekiranya bermigrasi dari kawasan desa ke kawasan bandar. Hal ini khususnya akan terjadi bagi golongan belia di mana mereka mudah untuk terpengaruh dengan kawan-kawan atau rakan-rakan yang lain. Yaitu akan berlakunya permasalahan sosial di mana permasalahan sosial ini akan melibatkan golongan belia seperti dari segi kumpulan lumba haram, dari segi mengambil minuman keras yang melebih, mengambil dada, terlibat dalam aktiviti mencuri dan sebagainya.